fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tonton dan Bapak yang amat dihormati, selepas kita dikejutkan dengan keputusan, mungkin tidak terkejut sudah, tapi saya rasa ini masih gempar diperkatakan ramai orang berkaitan dengan pengurangan hukuman penjara terhadap bekas Perdana Menteri dan juga bekas Presiden UMNO Najib Razak. Saudara-saudara, daripada 12 tahun hukuman penjara Najib dikurangkan kepada 6 tahun dan denda RM 210 juta dikurangkan kepada RM 50 juta. Nah, saudara-saudara, selepas keputusan ini disahkan oleh pihak-pihak yang rasmi, di mana Najib dikurangkan hukumannya, mesti banyak yang gembira, tetapi dalam masa yang sama ada juga yang tak puas hati. Nah, saudara-saudara, disangka selepas Datuk Najib Razak dikurangkan hukumannya, beliau sudah bebas, dan ini satu berita gembira untuk keluarga dan rakan-rakan dan penyokong Najib. Rupanya ada satu lagi pula yang pasti membuat ramai terkejut berkaitan dengan case Najib yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com, meski pengumuman rasmi pengampunan Najib tidak lagi membawa kejutan, tapi ia serlah kebijaksanaan agung. Artikel ini pada 2 Februari. Urus setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, yaitu bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri akhirnya mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dalam kenyataan media, diumumkan secara rasmi bahwa hukuman penjara 12 tahun yang diterima Najib dikurangkan kepada 6 tahun. Manakala denda RM 210 juta diturunkan kepada RM 50 juta. Dengan itu, tarikh pembebasan Najib yang baru sekarang disahkan ialah pada 24 Ogos 2028. Kenyataan media dikeluarkan hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum sholat Jumaat membayangkan pengumuman rasmi mengenai pengampunan Najib akan diumumkan. Ini karena media Singapura, Channel News Asia atau CNA lebih dahulu, yaitu 3 hari lalu, telah membocorkan keputusan lembaga pengampunan itu dan 99% tepat. Bagaimanapun, di waktu yang sama, dalam banyak grup WhatsApp, pengurangan jumlah yang denda kepada RM 50 juta itu telah menjadi sebaran yang meluas sejak beberapa hari lalu. Dengan itu, tiada siapa lagi yang terkejut, suspend atau menangis dengan berita rasmi mengenai pengampunan Najib. Dengan keputusan lembaga pengampunan, harapan dan kepercayaan sesetengah pihak bahwa Najib akan dibebaskan serta boleh kembali aktif dalam politik serta-merta ternyata tidak menjadi kenyataan. Najib kini hanya dikurangkan hukuman denda, tapi perlu terus berada di penjara Kajang untuk menghabiskan tempo hukumannya. Di sebalik barangkali masih ada pihak yang tidak puas hati dengan keputusan tersebut, tetapi jika diteliti dengan lebih mendalam, inilah keputusan paling bijaksana yang diserlakan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku dalam tugas terakhir Baginda selaku yang di-Pertuan Agong ketika mempengerusikan mesyuarat lembaga pengampunan itu. Nah, saudara-saudara, berdasarkan amalan atau convention, pengampunan penuh hanya menjadi pertimbangan setelah seseorang itu menjalani sekurang-kurangnya 1/3 atau separuh daripada hukuman penjara yang diterima. Selain itu, Najib juga masih berdepan case lain lagi yang sedang dihadapinya di mahkamah berkaitan skandal 1MDB. Tentunya tidak cantik kelihatan, malah mungkin dipersoalkan. Jika beliau diberi pengampunan penuh dalam kesalahan
berkaitan SRC International, anak syarikat 1MDB, tetapi kemudian perlu terus pergi ke mahkamah untuk menghadapi perbicaraan lain berhubung induk 1MDB sendiri. Bagaimana jika dalam kes lain yang sedang dihadapi perbicaraan itu, Najib nanti didapati bersalah, juga akhirnya sama seperti kes internasional. Takkan 2-3 kali beliau hendak diberi pengampunan. Dengan itu, keputusan lembaga pengampunan terkait Najib, yaitu hanya mengurangkan hukuman penjara dan denda, hendaklah diterima dengan hati serta dada yang terbuka oleh semua, khususnya kaum keluarga dan penyokong-penyokong Tegar Bosku yang harapan mereka nampaknya belum lagi kesampaian. Maka jangan ada yang marah-marah atau coba menuding jari kepada sesiapa dengan keputusan ini. Nah, saudara-saudara, rupanya Najib masih ada lagi case yang lain. Takkanlah seperti yang disoalkan Syahbudin, takkanlah 2-3 kali nak beri pengampunan kepada Najib. Nah, saudara-saudara, ini pas satu kejutan untuk rakyat Malaysia dan penyokong-penyokong Najib. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk teman-teman yang amat dihormati, selepas ramai yang bercakap tentang isu pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sekarang sedang menjalani hukuman penjara pada mulanya 12 tahun, tetapi akhirnya dikurangkan kepada 6 tahun. Dan kita juga tahu Najib yang dihantar ke penjara pada Ogos 2022, yang baru setahun lebih di dalam penjara, akhirnya telah menerima keputusan. Mungkin rasanya berita baik karena hukuman ini dikurangkan dan hukuman denda pula daripada RM 210 juta kepada RM 50 juta. Dan ini menjadi satu isu yang dipercakapkan ramai orang. Saudara-saudara, akhirnya DAP pula membuat satu pendedahan ataupun satu keputusan yang mengejutkan. Artikel daripada Malaysia Kini, DAP gesah semua pihak bertenang isu pengurangan hukuman Najib. DAP menggesa semua pihak bersikap tenang susulan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Setiausaha Agung DAP, Anthony Locke, menegaskan bahawa keputusan lembaga pengampunan mengenai perkara itu adalah muktamad dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Kami difahamkan beberapa penyokong PH, Pakatan Harapan, kecewa dengan pengurangan hukuman Najib. Tetapi keputusan lembaga pengampunan adalah muktamad dan kabinet sama sekali tidak terlibat dalam keputusan itu, kata Locke, yang juga Menteri Pengangkutan, kepada pemberita di Seremban, Negeri Sembilan. Lembaga pengampunan mengumumkan bahawa ia telah mengurangkan tempo penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Ini bermakna Najib akan dibebaskan dari penjara pada 23 Ogos 2028. Dalam mesyuarat pada 29 Januari, lembaga itu juga mengurangkan denda yang dikenakan ke atas bekas Perdana Menteri itu daripada RM 210 juta kepada RM 50 juta. Mengulas lanjut, Locke menyatakan bahawa undang-undang negara memberi ruang kepada mana-mana banduan untuk meminta pengampunan atas jenayah mereka. Dalam kes Najib tidak diampunkan, dia tetap bersalah atas pertuduhannya, tetapi hanya hukuman dikurangkan separuh. Sebab pengurangan hukuman ini hanya diketahui oleh lembaga pengampunan, tambah Locke. Dia seterusnya menegaskan Najib masih mempunyai kes-kes mahkamah lain yang sedang berjalan mengenai skandal 1MDB. Locke berkata, perkembangan itu tidak akan menjejaskan hubungan DAP dengan UMNO BN dalam kerajaan campuran. Itu adalah satu pendedahan atau pernyataan yang mengejutkan daripada DAP. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.